Assalamualaikum, selamat pagi dan terima kasih kita ucapkan kepada para penonton yang ketika ini memilih untuk bersiaran bersama kami pastinya dalam Apa Khabar Malaysia edisi 12 November 2024. Bersama saya Helena Pallavi dan juga Nurul. Hari ini kami nak sampaikan pelbagai topik yang menarik untuk kita bincangkan. Dan kalau pagi tadi anda bangun, dia ada rasa malas sikit nak pergi kerja. Cuaca hari ni mendung, dia macam sejuk je. Yes, sweater weather. So macam rasa nak tidur je kan. Tapi tak apalah, demi kelangsungan hidup, demi mencari rezeki yang halal, kita kena bersemangat. Betul, saya setuju dengan Helena. Demi kelangsungan hidup, demi semangat, kita harus meneruskan. Tapi nak dapatkan semangat tu mungkin kita boleh menanamkan niat terlebih dahulu sebelum kita nak keluar. Hari ini kita bangun, kita nak keluar, nak melangkah untuk mencari rezeki demi keluarga dan mungkin untuk kebaikan, dan mungkin ianya akan dipermudahkan, akan bermula satu energi yang positif. Betul. Kalau energi positif ni dah menyusul pagi-pagi dan difahamkan, berkemungkinan juga seharian itu akan membuatkan kita emosi kita tenang dan mungkin akan membuahkan satu hasil yang positif juga. Betul. Yang penting kat sini. Sini kena positif. Okey? Baik. Seperti biasa, Apa Khabar Malaysia tak lengkaplah kalau kami tak kongsikan kepada anda semua tentang laporan ataupun ramalan cuaca untuk hari ini, dan kemudian kita akan bersama dengan rakan setugas dari Bilik Berita. Jom sama-sama kita saksikan. Baik, dalam merealisasikan reformasi kesihatan, Kementerian Kesihatan akan memfokuskan tumpuan kementerian itu sendiri daripada sick care kepada health care. Okey, dan ini akan mula direalisasikan apabila kita akan buat jelajah ke seluruh negara, iaitu jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat dan Kembara Madani Afiat yang akan dilakukan di peringkat Sarawak pada 16 November ini daripada 6 pagi sampailah 5 petang di dataran perayaan Petrajaya Kompleks Stadium Negeri Kuching. Dan untuk berbincang tentang program jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat dan Madani Afiat ini, kita bersama dengan tetamu yang kini langsung daripada Sarawak, di Kuching, Sarawak. Dan kita menerusi talian Skype iaitu bersama dengan Dr. Veronica Luga, merupakan pengarah Kesihatan Negeri Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Apa khabar, Doktor? Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam segulai sejalai juga. Salam segulai sejalai, salam madani. Baik, Doktor. Sebenarnya apa objektif program jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat dan juga Kembara Madani Afiat ini? Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Bernama TV kerana memberi peluanglah kepada Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak untuk mengongsikan maklumat berkaitan dengan program yang kita akan laksanakan pada hujung minggu ini. Tujuan program jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat dan Kembara Madani Afiat peringkat wilayah Sarawak akan adalah satu inisiatif daripada pejabat yang berhormat Menteri Kesihatan, yang mana Yang Berhormat Menteri Kesihatan kita akan turun padang bertemu dengan rakyat bertujuan untuk mempromosikan pembudayaan hidup sihat dan kelestarian kesejahteraan kesihatan, meningkatkan pengetahuan ataupun kesedaran berkaitan dengan pencegahan penyakit dan merupakan hebahan platform hebahan tentang program kesihatan dan juga inisiatif komuniti yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
Dan doktor, kita nak tahu juga mengenai kumpulan sasaran untuk program ini. Siapakah kumpulan sasaran dan berapa ramaikah jangkaan pengunjung yang akan datang ke jelajah agenda nasional Malaysia Sihat dan Madani Afiat ini? Sudah tentunya sasaran kita adalah semua golongan masyarakat dan juga pelbagai peringkat umur. Kita anggarkan dalam 5,000 hingga 5,000 hingga 6,000 pengunjung yang akan datang ya, turut menikmati perkhidmatan-perkhidmatan yang kita akan sediakan. Baik, antara pengisian program dan juga aktiviti sepanjang program jelajah agenda nasional Malaysia Sihat dan juga Kembara Madani Afiat ini apa, doktor? Okay, 3 program utama dalam program yang kita akan laksanakan pada hujung minggu ini. Yang pertama adalah subuh macam Jumaat bersama Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Yang mana Yang Berhormat Menteri Kesihatan kita akan bersama dengan kita anggarkan dalam 1,000 ya, jemaah solat subuh di Masjid Ikhwanul Islam ya, Taman Sukma, Kuching. Itulah yang program pertama, dan seterusnya adalah program Kembara Madani Afiat yang merangkumi touch point di mana Yang Berhormat Menteri Kesihatan akan mengadakan lawatan dari rumah ke rumah ya, menyantuni pesakit terlantar ya, yang telah kita kenal pasti di 3 buah kampung, Kampung Gersik, Kampung Boyan dan juga Kampung Panglima Seman Ulu di Kuching. Beliau akan turut ditemani oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Kesihatan kita dan juga beberapa pengurusan tertinggi Kementerian Kesihatan Malaysia yang lain ya. Jadi selain daripada menyantuni pesakit-pesakit terlantar ini, Yang Berhormat juga akan mengambil peluang untuk berkongsikan tentang pembudayaan hidup sihat. Selain daripada untuk berkongsikan pembudayaan hidup sihat, dan nampaknya pastinya pelbagai pengisian ini telah pun disusun atur oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri ya, doktor, bagi menjayakan program jelajah agenda nasional Malaysia Sihat dan Kembara Madani Afiat di peringkat wilayah Sarawak. Dan selain itu, apakah lagi perkhidmatan yang disediakan di zon-zon, dan mungkin doktor boleh kongsikan apa yang akan menjadi daya penarik bagi program tersebut juga? Okey, terima kasih. Jadi tadi saya sebutkan 2 yang ini adalah komponen yang ketiga, iaitu jelajah agenda nasional Malaysia Sihat ya. Program ini kita mulakan ya seawal daripada jam 6 pagi ya, itu untuk pendaftaran ya, pengunjung-pengunjung ya. Di mana kita akan bermula dengan fun dance pada jam 6.45 pagi yang akan diadakan oleh instruktur kecergasan Coach Kemi dan Coach Go ya, dari 6.45 hingga jam 7.15 pagi dan seterusnya acara flag off ya, flag off fun walk 10,000 langkah oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan, dan beliau sendiri akan turut serta untuk kedua-dua acara ini ya. Dan seterusnya kita juga akan mengadakan pelbagai reruai di zon-zon perkhidmatan kita. Kita ada zon informatif di mana ia adalah merupakan platform untuk penyampaian maklumat oleh rakan strategik ANMS. Di antaranya adalah Kuching Autism Association, Teratak Kasih Tok Nan, Persatuan Kebajikan Kanak-Kanak Terencat Akal Sarawak Perkata, Persatuan Muay Thai ya, Negeri Sarawak dan lain-lain agensi ya. Kita juga ada zon interaktif ya. Di zon ini kita akan adakan demonstrasi pemakanan sihat ya, keselamatan dan kualiti makanan ya, informasi berkaitan dengan ubat sihat dan sebagainya, dan juga selain daripada demonstrasi daripada Kementerian Kesihatan, rakan kita ya akan mengadakan demonstrasi juga PBSM, PDRM ya, Jabatan Bomba dan Penyelamat ya, Jabatan Penjara. So agak ramai rakan kita di zon interaktif, dan seterusnya kita ada zon khidmat ya. Zon khidmat ini di mana agensi akan melaksanakan kaunter perkhidmatan ya, kaunter perkhidmatan, dan di sini kita turut disertai oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Pendaftaran Negara
Jabatan Tenaga Kerja Sarawak, Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Sarawak. Ini adalah antara yang membuka zon perkhidmatan dan kita ada banyak lagi agensi yang akan membuka kaunter perkhidmatan mereka. Kita juga ada zon gerak aktif di mana di sini pengunjung-pengunjung akan berpeluang untuk mencuba pelbagai cabaran ujian kecergasan fitness challenge di Wellness on Wheels yang terdiri daripada YMCA 2 Minutes Challenge, Push Up Challenge, Cycling Challenge, Battle Rope dan lain-lain lagi. Tapi yang menarik adalah Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak akan mengadakan demonstrasi sukan Muay Thai. Selain daripada itu, kita juga ada zon sehat sejahtera. Zon sehat sejahtera ni sudah tentunya adalah zon untuk saringan, saringan kesihatan, pelbagai saringan kesihatan untuk kesihatan umum secara umum, kesihatan mental, kesihatan untuk saringan kanser, pelbagai saringan kesihatan yang kita akan buat dan juga menyampaikan informasi tentang rabies, kempen perangi gula, tentang ANMS itu sendiri, Dan yang paling menarik sekali adalah jualan rahmah. Jualan rahmah ni kita akan mulakan daripada hari Jumaat sebenarnya. Aktiviti yang lain bermula pada hari Sabtu. Jualan rahmah akan bermula daripada 15 dan diteruskan pada 16 Kita juga ada pelbagai aktiviti-aktiviti yang akan menarik pelbagai peringkat umur. Kita ada pertandingan aerobik ton terdiri daripada 5 orang dalam setiap kumpulan. Kita sediakan hadiah yang sangat menarik iaitu RM1,000 untuk hadiah pertama. Kita juga ada pertandingan pakaian beragam bertemakan sayur-sayuran untuk anak-anak. Pertandingan mewarna, pertandingan bakat untuk remaja 13 hingga 17 tahun. Pertandingan karaoke untuk orang dewasa dan juga ada persembahan daripada artis tempatan kita, Winnie Albert dan Irad Z, dan juga kita ada kuis mengenali ANMS dan ada cabutan bertuah. Dan sepanjang hari tersebut kita akan ditemani oleh penyampai radio daripada Cats FM iaitu Fir Afandi dan Afiq Wazai. Mereka akan menjadi pengecara di sepanjang aktiviti kita pada hari tersebut. Dan untuk majlis perasmian kita akan kita menjemput pengacara legenda iaitu Zaini Ujang sebagai pengacara majlis rasmi kita. Ini adalah antara aktiviti kita yang menariklah pada hari tersebut. Dan cabutan bertuah, hadiah pertama adalah merupakan basikal lipat yang boleh digunakan untuk berrekreasi dan juga mudah untuk diangkut oleh pemenang kita ke mana-mana mereka ingin menjalankan aktiviti sihat Itu adalah antara cabutan bertuah kita pada hari tersebut lah. Dan banyak lagi hadiah-hadiah yang berkaitan dengan kesihatan. Itu dia pengisian banyak sekali aktiviti-aktiviti yang pastinya menjurus kepada kesihatan. Dan kita sekali lagi kita kongsikan di mana program ini akan berlangsung pada 16 November 2024. Banyak pengisian yang telah pun dikongsikan dan mungkin doktor boleh kongsikan juga mengenai harapan terhadap penganjuran program ini pastinya. Sudah tentunya saya berharap semua penduduk terutamanya di sekitar Kuching Samarahan dan juga Serian akan turut serta memeriahkan program kita pada hari tersebut iaitu pada 16 November datanglah 16 November datanglah ke dataran perayaan Petrajaya untuk turut serta bersama kita memeriahkan program Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat dan juga Kembara Madani Afiat. Itulah harapan saya. Baik, terima kasih Dr. Veronica Luga, Pengarah Kesihatan Negeri Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak atas perkongsian tentang Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat dan juga Madani Afiat. Terima kasih sekali lagi. Baik, dan diharapkan mereka yang berada di kawasan-kawasan yang telah dinyatakan oleh Dr. Veronica itu dapat menghadirkan diri ke program yang telah pun dirancangkan ini. Baik, kita nak rehat seketika. Dan kita akan kembali selepas ini. Teruskan setia bersama kami.
Anugerah Seni Negara, lama tak dengar kan? Ya, betul. 15 tahun sudah anugerah ini tidak diadakan dan kali terakhir diadakan pada tahun 2009 dan kali pertama dianjurkan pada tahun 1993 oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK dan selalunya ada 4 kategori dalam anugerah seni ini. Banyaklah anugerah dia, anugerah seniman negara, anugerah khas, ASN dan juga kita ada macam-macam anugerah dan ini akan diadakan esok 13 November di Hotel Majestic pada 8.30 malam dan yang paling menarik ia akan disempurnakan oleh Raja Permaisuri Agong kita sendiri, Raja Sadiq Sofia. Wow, itu antara yang menarik mengenai Anugerah Seni Negara yang difahamkan penganjurannya akan berlangsung untuk kali yang ke-9. Dan tanpa membuang masa kita perkenalkan tetamu di studio iaitu Puan Azilawati Wan Mahmud merupakan Setiausaha Bahagian Dasar Kebudayaan daripada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Assalamualaikum Puan, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey dan Puan, kita bercakap mengenai Anugerah Seri Negara iaitu ASN 2024 dan mungkin Anugerah Seni Negara ASN 2024 dan mungkin Puan boleh jelaskan secara ringkas mengenai penganjuran Majlis Anugerah Seni Negara ini. Sebagaimana dimaklumkan tadilah majlis ini selepas 15 tahun tidak diadakan, bakal disemarakkan semula pada esok 13 hari bulan di Hotel Majestic. Dan kalau kita tengok ini adalah berdasarkan kepada saranan yang amat berhormat Perdana Menteri kita sendiri untuk diadakan semula anugerah seni bagi negara ini, bagi kita mengiktiraf dan juga kita memperakukanlah sumbangan besar yang telah diberikan oleh penggiat seni kita untuk kita nikan semula lah, hidupkan semula anugerah yang berprestij ini. Ada berapa kategori dalam penganugerahan ini Puan? Ada 4 kategori sebagaimana yang dinyatakan tadi. Anugerah tertinggi sebenarnya adalah anugerah seniman negara lah. Dan kita juga ada anugerah biduan negara. Kita ada juga anugerah pendukung seni dan kita terakhir adalah kita anugerah karyawan seni lah. Masih lagi mengekalkan 4 kategori. Masih 4 kategori. Dan bagaimana pula dengan proses pencalonan itu? Saya difahamkan ada 165 pencalonan. So bagaimana prosesnya? Okey, kita sebagaimana 4 kategori tadi, kita dibagikan kepada jawatan kuasa tertentulah 4 tadi yang mana pakar-pakar yang menganggotai jawatankuasa tersebut memang kita iktiraf dalam bidang masing-masing lah mereka pakar dan daripada permohonan-permohonan tersebut telah dibuat saringan yang amat ketat dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh jawatankuasa tersebut lah. Jadi berdasarkan kepada permohonan dan juga kriteria kita cuba untuk matchingkan mereka yang terbaik, maknanya yang terbaik di kalangan yang terbaik. Dan bercakap tentang kriteria itu Puan, mungkin Puan boleh kongsikan tentang kriteria itu. Okey, kriteria kalau ikutkan untuk seniman, seniman negara ni definitely mereka haruslah berada dalam bidang mereka tersendiri sebab kita ada banyak bidang bidang seni tari, bidang visual dan sebagainya, maknanya sekurang-kurangnya 25 tahun. Dan mereka sewajarnya adalah seorang adik guru ataupun maha guru dalam bidang masing-masing yang boleh membimbing, yang boleh menyumbang kepada seni budaya negara yang akan menjadi idola ataupun satu benchmarking kepada generasi-generasi yang seterusnya. Kalau kita saksikan ASN ini merupakan satu penganugerahan peringkat tertinggi dalam kategori industri seni. Tapi kenapa ianya tidak diadakan sejak tahun 2009? Mungkin pada masa tersebut berdasarkan kepada dasar kerajaan pada masa tersebut lah. Mungkin keutamaan dasar kerajaan pada masa tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakan penganugerahan ini. Jadi ia terpaksa ditangguhkan buat sementara waktu. Dan apapun alhamdulillah pada tahun ini kita hidupkan semula berdasarkan pada saranan yang amat berhormat Perdana Menteri tadi agar bakat-bakat sumbangan-sumbangan penggiat seni kita dapat kita iktiraf dan bagi sumbangan kepada pencapaian
dan juga apa yang telah mereka hasilkan, karya-karya agung yang telah dihasilkan selama ini. Dan kita faham yang amat berhormat Perdana Menteri kita memang sangat orang kata menitik beratkan kesenian itu sendiri. Saya ingat lagi yang bila beliau menyokong usaha translate daripada bahasa asing kepada bahasa Malaysia kan, seni-seni di luar negara. Baik, Puan, berapa jumlah penerima yang akan diiktiraf dalam setiap kategori ini? Ada 4 kategori, seberapa yang akan diiktiraf? Okey, kita kalau ikutkan seniman negara itu memang seorang sajalah, dan biduan juga adalah seorang. Kita ada 5 penerima yang lain di bawah karyawan seni, di bawah bidang seni muzik, tari, lakon, pementasan tu, kraft dan juga visual, serta 3 untuk pendukung seni yang mana di bawah kategori media, korporat dan juga kategori NGO. Okay. Dan kita nak tahu juga mengenai insentif Puan insentif khusus yang diberikan kepada penerima anugerah seni negara ini pastinya. Apa dia? Okey, hadiah yang akan dibawa pulang oleh penerima masing-masing agak lumayan lah. Yang mana saya nak cerita yang tertinggi dulu ke ataupun yang daripada bawah? Daripada bawah lah. Okey. Baru kita berdebar sikit. Kalau kita tengok kepada pendukung seni, hadiah akan dibawa pulang oleh penerima adalah berupa wang tunai berjumlah RM10,000 beserta watikah sijil dan juga piala yang akan dimenangi. Manakala untuk anugerah karyawan seni, penerima akan membawa pulang wang tunai bernilai RM30,000, watikah dan juga piala untuk dibawa pulang lah. Dan anugerah tertinggi, kalau kita tengok sebelum tertinggi ada lagi kedua tertinggi, iaitu anugerah khas ASN yang untuk biduan negara, yang mana untuk kategori ini penerima akan membawa pulang RM30,000 wang tunai, kain songket, watikah dan juga trofi sebagai pengiktirafan rasmi, dan juga status sebagai seniman tamu. Itu untuk biduan lah. Dan anugerah yang paling berprestij tertinggi pada esok malam adalah anugerah seniman negara, yang mana penerima yang bertuah pada malam tersebut akan membawa pulang wang tunai berjumlah RM60,000, sepersalinan pakaian kebangsaan daripada kepala sampailah ke kaki, watikah penganugerahan dan juga trofi sebagai anugerah seni negara, dan status sebagai seniman tamu Motek yang akan memberikan peluang untuk terus berkarya, dan juga insentif untuk penghasilan karya, serta layak untuk mendapat rawatan kelas pertama di hospital kerajaan. Selama-lamanya? Selama hayat mereka. Wow, itu betul lumayan. Menarik. Dan itu memang sangat menarik. Saya yakin ini merupakan siapa, berdebar-debar juga siapakah pemenangnya. Boleh bagi tahu calon-calonnya? Kita saksikan pada malam esok. Okey, macam mana nak saksikan? Adakah ia akan disiarkan secara langsung melalui Facebook Motek ataupun kita ada buat secara langsung melalui Facebook Motek lah. Okey, baik. Dan di tempat di Hotel Majestic itu di dalam dewan yang bertuah pada malam itu akan dihadiri oleh lebih kurang 500 orang tetamu lah yang dijemput khusus untuk menghadiri turut sama dalam kita mencipta sejarah malam tersebut. Dan bercakap tentang pencalonan dan sebagainya, saya difahamkanlah daripada apa yang saya baca tu, pencalonan bermula daripada akhir tahun lepas 2023 sehingga Februari 2024. Betul. Wow, lama proses untuk memilih dan sebagainya. Memang penelitian ia amat teliti supaya apa yang diputuskan oleh jawatankuasa itu adalah memang keputusan yang terbaik, yang mungkin tidak boleh disangkal oleh mana-mana pihak. Faham. Jadi prosesnya amat ketat lah, saringannya amat ketat. Okey. Dan bercakap tentang penganjuran kali ini setelah 15 tahun, pastinya ada penglibatan syarikat-syarikat strategik dan agensi strategik. Mungkin Puan boleh kongsikan tentang perkara itu. Okey, pelaksanaan program Anugerah Seni Negara pada tahun ini memang tidak lengkap lah tanpa sokongan padu
daripada agensi dan jabatan di bawah MOTAC itu sendiri. Okey. Kalau kita tengok, kita ada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Aswara, Istana Negara itu sendiri, Jabatan Warisan, Kraft Tangan Malaysia dan juga sebagainya. Dan kita juga ada kolaborasi bersama dengan agensi luar selain pada MOTAC, iaitu kita ada Kementerian Kesihatan Malaysia, kita ada Polis Diraja Malaysia, kita ada APMM jugalah. Untuk turut sama dalam menjayakan program pada kali ini, insyaAllah. Dan mungkin pun boleh kongsikan mengenai impak jangka panjang yang diharapkan pastinya mengenai penganjuran ESN 2024 kali ini. Okey. Kita harapkan agar pengiktirafan yang diberikan oleh MOTAC kepada pegiat seni kita akan memberi satu orang kata spark kepada penggiat-penggiat seni yang lain untuk terus berkarya, bukan setakat berkarya tetapi menghasilkan karya-karya yang bermutu tinggi yang bakal menjadi karya-karya agung untuk kita jadikan sebagai khazanah seni budaya negara. Dan kita harapkan di jangka masa panjang juga kita dapat hasilkan seniman-seniman yang bermutu, bukan setakat karya bermutu tetapi seniman-seniman bertaraf, bukan saja bertaraf lokal tetapi bertaraf dunia yang boleh kita banggakan untuk kita bangunkan bukan setakat sosial, impak pada sosial tetapi juga kepada ekonomi bidang seni itu sendiri. Itu adalah harapan kita untuk jangka panjang. Baik, terima kasih Puan Wan Azilawati Wan Mahmud, Setiausaha Bahagian Dasar Kebudayaan, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Marilah sama-sama kita menyokong dan memartabatkan seni, budaya dan warisan dan serta menghibahkan ASN ini dan sama-sama besok 8.30 malam saksikan siaran langsung yang bermula di Facebook MOTAC itu sendiri. Okay? Sama-sama kita nantikan siapakah yang akan merangkul anugerah keempat-empat kategori tersebut. Betul. Itu bukan calang-calang ya. Dan apapun, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada tetamu kita dan kita akan berhenti rehat seketika dan akan kembali selepas ini. Terima kasih kerana setia bersama kami. Dan Helena, untuk membina sesuatu peradaban bukanlah mudah ya. Betul. Ini makan masa dan memerlukan satu usaha. Dan yang paling penting untuk mengekalkannya itu adalah cabaran yang paling saya kirakan amat mencabar untuk mengekalkan integriti memainkan peranan utama. Betul, dan bersempena dengan Bulan Integriti Nasional, Apa Khabar Malaysia akan berbicara tentang tentang integriti yang merupakan elemen penting dalam membentuk masyarakat yang bersasia, berperibadi mulia, berpegang teguh kepada nilai moral dan etika kehidupan yang murni sejajar dengan visi negara dalam melahirkan masyarakat madani. Dan untuk membincangkan topik membentuk generasi muda berintegriti, kita bersama dengan tetamu kita iaitu Naib Presiden daripada Enforcement Leadership and Management University Elmu, iaitu Encik Syiz Kasim. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Baik, dalam kita bercerita tentang maksud integriti dalam konteks pembentukan generasi muda ini, apa yang boleh Encik Syiz kongsikan? Okay. Terima kasih Nurul, Elina. Okey, integriti ni dia fokuskan kepada kita punya pegangan. Okey. Pada ni pegangan nilai murni kita. Diri kita ni mesti ada keteguhan, kena ada prinsip yang kuat supaya kita tak tersasar daripada kita punya target. Kan? Setiap orang kita kena berpegang teguh pada prinsip moral kita. Contohnya kalau walaupun kat tempat tu tak ada orang, kita kena pastikan diri kita ni berintegriti. Sebab kita tahu walaupun tak ada orang, Allah Maha mengetahui. Betul. Bukan itu saja, kita kena bersandarkan nilai positif dalam diri kita. Kena ada sifat amanah, jujur dengan bermasyarakat. Tapi dengan bekerja pun, dekat tempat kerja pun kena ada. Jadi bila kita buat sesuatu benda yang ikhlas, kita tak mengharapkan imbuhan. Jangan semata-mata disebabkan imbuhan tu
Jadi kalau ada setong kata buat kerja nak imbuhan. Yes, saya faham. Imbuhan tu untuk keperluan. Kan gaji, apa ni, bonus apa semua. Tapi saya yakin kalau kita buat kerja dengan ikhlas tu, rezeki akan datang. Sebab kata rezeki tak salah alamat kan. Yang tu saya paling yakin sekali. Okey, faham. Dan Cik Syaz, kita nak memahami juga, seperti kita tahu ya, nak membina integriti ini adalah bermula daripada asas, daripada kecil lagi, daripada di rumah lagi. Dan kita nak faham juga mengenai pendidikan memainkan peranan yang besar dalam membentuk budaya integriti dalam kalangan generasi muda. Dan apakah peranan ilmu ini sebenarnya dalam hal ini? Okey, di ilmu, saya dan pihak pengurusan tertinggi, saya yakin setiap staf termasuk pensyarah ni memain peranan penting dalam integriti untuk sampaikan kepada para pelajar tu. Jadi khususnya orang ramai jugalah bila berjumpa dengan percakapannya sendiri. Bila dia nasihat kepada pensyarah kita, bila ajar kelas, dia kena terapkan setiap perbuatan tu dengan ikhlas apa semua. Jadi bila dalam kita punya program, setiap program-program dalam ilmu daripada foundation sampai ke PhD, kita setiap modul tu kita dah emphasizekan integrity. Bukan saja kita, integrity is not just a module, bukan satu modul yang tinggi, tapi setiap dalam konten tu mesti ada. Jadi peranan ilmu ni banyak kita terapkan bersifat integrity dan punya pegangan yang teguh. Jadi setiap dalam organisasi kita, golongan muda, kita ada bengkel pendek dan panjang, tapi yang khusus macam biasa daripada foundation sampai ke PhD tu dia panjang lah. Tapi kita juga ada khusus-khusus pendek. Kebetulan semalam dan hari ini kita ada 2 hari program bersama dengan satu institusi banking yang terkemuka kat Malaysia. Okay, dia punya program nama dia Investigative Gathering Evidence and Integration Techniques. 2 hari 1 malam di kampus ilmu lah, di Bandar Stack. Jadi bulan lepas pun kita ada program bersama dengan SPRM, kadet SPRM seramai 111 orang di kampus ilmu. Diorang berkampung. Salah satu program tu adalah untuk program khusus penolong penguasa SPRM. Jadi diorang berkampung dekat ilmu selama 9 hari. Selain tu kita ada program-program yang kita dah plan untuk tahun ni dan tahun depan. Khususnya pada tahun depan kita ada buat jelajah pemekasaan profesionalism penguatkuasa undang-undang. Anjuran SPRM bekerjasama dengan ilmu dengan Yayasan Prihatin SPRM. Kita jelajah ke seluruh negara, 6 zon. Jadi kita buat peranan kita untuk sebahkan kita punya program tu supaya penguatkuasaan tu berintegriti. Kita terapkan. Jadi that is one ada peranan yang kita buat dalam ilmu. Okey, baik. Dan bercakap tentang proses penyebaran itu sendiri dan ilmu sebagai sebuah institusi yang banyak bergantung kepada media sosial. Kadang-kadang pengaruh media sosial itu terlalu kuat kepada generasi muda. Sebenarnya bagaimana Encik melihat pengaruh media sosial itu dalam memberi impak kepada pembentukan integriti kepada anak muda? Okey, kebetulan Rina, saya ditanggungjawabkan untuk menjaga marketing and communication, strategic communication ilmu. Memang saya bahagian dalam media sosial. Jadi saya terapkan kepada saya punya tim saya supaya kita kena share ataupun kongsi maklumat tu dengan suatu benda yang sahih. Kan maklumat tu sahih baru kita share. Okay, jadi kita terapkan benda tu. Sebab sebelum kita nak share, kita kena check dulu. Sebab ada platform-platform yang kita boleh check, terutama dekat bernama kita ada mycheck.my. Betul. Kan kita boleh check sahih ke tak berita ni. Betul. Baru kita share. Dan juga ada di MCMC sebenarnya.my. Betul. Kita boleh check, kita scrutinize, okey ni betul, baru kita share. Ada certain dekat social media tu fake account banyak. Diorang share benda-benda yang tak sepatutnya di-share. Kan? Jadi ambil tu share, sebab bila you media sosial ni dia kata dia macam pistol, dah keluar dia tak patah balik. Bila dia dah viral, dia takkan patah balik. Jadi saya terapkan dekat tim saya sendiri. Saya bagi contoh tim saya sendiri, bila you nak share WhatsApp ke
apa sahaja maklumat kena betul-betul spesifik dan kaji dulu. Platform ni betul ke tak. Ada certain yang saya pernah tengok platform di media sosial, nama rename tu sama. Faham. Tapi yang ni sebenarnya fake account, yang ni betul. Jadi kita kena betul-betul check. Ada teknik-teknik untuk kita boleh check sama ada ni betul saya ataupun tidak. Contohnya baru-baru ni kita punya timbalan KPN yang dia invite ada satu nombor tu menyamar sebagai timbalan KPN kita. Okey. Invite dalam grup. Kan kita masuk, benda tu berlaku. Itu timbalan Ketua Polis Negara kita. Jadi benda tu kita kena tengok betul ke tak, sahih ke tak. Kita check betul sebab media sosial ni dia ada baik dan buruk. Betul. Sebab bila dia keluar macam target dia ilmu, kita target untuk target bukan saja student. Kita target untuk orang awam sebenarnya. Sebab platform-platform dia ilmu, sosial media sebagai contoh yang saya buat, kita akan sharekan news-news. Lepas tu dalam share tu kita kreditkan. Contoh kalau kita tengok dekat ilmu banyaklah kita kreditkan bernama sebab kesahihan dan berita tu trusted news. Terima kasih. Jadi saya dah setkan benda tu. Jadi saya punya team dah aware benda tu. Dia punya targetation dia. Betul. Apatah lagi dengan cabaran teknologi AI ketika ini yang kita tengok memang agak menakutkan ya. Jadi integriti ini merupakan satu perkara asas yang perlu ditekankan dalam kalangan masyarakat, khasnya untuk golongan muda yang akan mengendalikan masa depan negara. Dan bagi Cik Syih sendiri kan, mengapa ketika ini kalau kita lihat nilai integriti ini dianggap sangat penting dan perlu diterapkan dalam kalangan generasi muda, dan juga cabaran dalam nak menerapkan, nak memahami mereka akan pentingnya integriti. Kalau tadi di awal program Cik Syih ada katakan ketika ini kalau nak memberikan sesuatu mereka harapkan imbal balik, imbuhan. Adakah ianya memberikan satu cabaran untuk menanam nilai integriti kepada golongan muda ini bagaimana? Menarik soalan Nurul tu. Generasi muda ni zaman-zaman milenium ni, zaman-zaman berteknologi ni, diorang is very unique pada saya. Macam saya 80-an tahun, tapi diorang punya ni diorang very fast. Dan kebanyakan diorang dah didedahkan semuanya kepada ni. Generasi muda ni adalah pelapis untuk masa depan kita. Jadi kita kena betul-betul, sebagai contoh saya ambil contoh saya senang. Tim saya dia ambil bawah tim saya ni semua fresh graduate. Dia masuk dalam program Protege. Program Protege ini adalah program latihan kejaya graduan bersama industri bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, KUSKOP. Jadi saya train daripada awal diorang, generasi muda ni, supaya berintegriti. Paling mudah datang office, kalau dia punya time is 8.30, is 8.30. Jadi kalau nak makan ke sebelum tu, kalau dah terlewat tu, nanti kita boleh beli terus masuk office. Jangan membuang masa kan. Ada orang pas 8.30, lepas 8.30 dia pergi kafe. Kan. Jadi saya alhamdulillah tim saya dengan warga ilmu ni diorang dah fix kan 8.30 termasuk, diorang dah tahu set. Kalau nak datang awal, diorang datang 7.30 untuk sarapan apa semua. Jadi diorang dah tahu dah nak spesifik timing diorang. Yang paling penting itu paling basic pada saya. Bila you dah ada attitude on that, you akan jadi seorang yang bertanggungjawab. Dan daripada situ kita train orang, tim-tim yang graduan ni kan, untuk diorang menjadi seorang yang bertanggungjawab, dan attitude tu betul-betul kita dah moldkan diorang. Jadi sifat-sifat yang negatif seperti yang saya mention dengan diorang, kita ni kena ada sifat terus terang. Kalau rasa kita salah, kita cakap. Mungkin kita boleh perbaiki benda tu. Itu one part of integrity. Lagi satu, jangan sekali-sekali bila kita buat sesuatu, jangan baling batu. Lepas tu sembunyi tangan. Jangan, attitude tu elakkan. Macam saya jenis suka buat suatu benda atau tindakan tu, saya suka letak shoe saya kat tempat orang. Saya akan fikir, aku buat ni okey tak? I buat ni okey tak? Jadi kita akan fikir. Jadi saya terapkan dengan warga ilmu, staf saya terutamanya. Even though saya pun rapat dengan pelajar-pelajar di ilmu, saya bagi tahu diorang supaya educate diorang untuk menjadi seorang yang punya attitude dan tanggungjawab yang tinggi. Jadi selain pada tu, saya mention kat diorang tentang macam mana menghormati. Sebenarnya menghormati ni start daripada rumah. Betul. Dengan ibu bapa kita sendiri. Macam saya, idol saya adalah bapa saya sendiri. Sebab dia bekas penguatkuasa.
dan salah satu agensi penguasaan yang dah pencen. Tapi dia still dia memberi khidmat dia sebagai seorang yang berintegriti. Dan abang saya seorang pegawai polis. Jadi saya tengok saya buat diorang as a benchmark. Jadi daripada situ saya tengok macam ni buat dia. Jadi daripada segi pertuturan, bila berbincang tu very professional, berintegriti, tak salahkan orang lain. Jadi bila satu masalah tu berlaku, kita bincang. Jadi saya very ideal lah. Macam saya memang dididik oleh nenek daripada kecil. Jadi disiplin tu dah terap. Dekat rumah, basuh pinggan, kita punya orang kata disiplin. Tapi benda tu penting. Faham. Sampailah sekarang, even though saya dah berumah tangga, saya still basuh pinggan sendiri. Dia asas tu daripada rumah. Ya, betul. Mungkin kalau kotor sepah, kemaskan sendiri, ambil penyapu. Nampak kecil tapi peranannya besar. Betul. Dan sebenarnya sebagai penutup kepada perbicaraan kita ini, apa langkah yang boleh kita ambil untuk memastikan integriti ini tetap terpelihara walau apapun keadaan yang kita hadapi. Jadi integriti ni, kalau macam kita tengok, kalau kita nak jaga integriti ni sebenarnya bermula daripada diri kita sendiri. Kita jangan selalu tunding jari. Kita jangan tunding jari. Apa yang kita buat risk assessment diri kita sendiri. Baru kita buat risk. Bila buat ni kita akan nampak ini salah ke, benar ke. Jadi bila macam kita nak terapkan dalam diri kita ni, macam saya cakap tadi, ialah daripada rumah. Daripada rumah kita praktikkan, insya-Allah di tempat kerja. Jadi saya mention dekat staff-staff saya, kan tim saya ni, bila you nak buat sesuatu tu, you kena ada format, you kena ada template. Setiap event yang kita buat mesti ada template. Macam contohnya tahun depan kita ada buat untuk jelajah apa semua kan, dia dah ada template dia event ni. Jadi bila you dah start buat, you ada prosedur dalam diri you, you ada standard panggil SOP. You start buat kerja tu, dekat rumah pun you buat. Kan, jadi jangan dekat tempat kerja tak buat, tapi dekat rumah tidak praktikan. Sebenarnya start daripada rumah, baru kita pergi ke office macam mana. Then attitude tu you akan sendiri berubah. Bakat boleh diasah. Tapi attitude dengan tanggungjawab ni dia datang dengan sendiri. Ya, dan ini tidak boleh dibuat-buat. Yes. Kalau dibuat-buat tu memang tak lama lah. Betul. Baik. Terima kasih Encik Syiz Kasim, Naib Presiden Universiti daripada ilmu itu kerana berkongsi dengan kita bagaimana untuk membentuk generasi muda yang berintegriti. Semuanya bermula daripada rumah. Itu yang perlu kita terapkan. Dan nampaknya sampai di sana saja kita sempat bersiaran untuk apa khabar Malaysia di hari ini, dan diharapkan pengisian hari ini akan memberikan manfaat kepada kita khasnya. Dan Assalamualaikum, salam hormat dan sehingga berjumpa lagi.